Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aiza Muhammad Mokhtar daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Keberkesanan Senaman Tua Melayu dalam meningkatkan kesihatan am menurut perspektif pengamalnya. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang warisan budaya senaman orang Melayu. Seperti yang kita ketahui, orang Cina misalnya, mereka ada Tai Chi. Orang India pula ada yoga. Jadi dalam budaya Melayu, ada terdapat berbagai jenis senaman yang mana antaranya adalah senaman Tua Melayu. Senaman Tua Melayu ini juga asalnya daripada silat, iaitu silat keris Lok Sembilan yang diperkenalkan oleh Azlan Ghani. Daripada silat tersebut, beberapa gerakan telah diinovasikan dan dibentuk menjadi senaman. Senaman tua ini juga telah mendapat pengiktirafan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai rawatan alternatif pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, belum ada kajian saintifik yang dibuat mengenai keberkesanan senaman tua kepada pengamalnya. Jadi oleh itu kajian ini dibuat untuk melihat keberkesanan senaman tua kepada pengamalnya berdasarkan perspektif pengamalnya sendiri setelah mereka menjalani latihan senaman tua selama 24 sesi. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik. Dan hasil kajian menunjukkan bahawa senaman tua Melayu memberi kesan positif kepada pengamalnya dan mereka menunjukkan minat untuk meneruskan senaman tua. Kajian ini diharap dapat meneballuaskan budaya orang Melayu. Seperti yang kita lihat hari ini, rawatan komplementari atau alternatif terhadap pelbagai penyakit telah mula mendapat tempat dan pengiktirafan perubatan moden. Begitu juga dengan senaman Tua Melayu yang mana senaman ini telah diberi pengiktirafan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2011. Jika kita lihat daripada perkataan senaman Tua Melayu, mungkin ada yang menjagakan bahawa senaman ini adalah untuk orang tua. Tetapi ianya tidak benar. Senaman Tua Melayu sebenarnya merupakan kombinasi dua perkataan, iaitu senaman dan petua orang Melayu. Dan dia merupakan satu senaman umum untuk pelbagai peringkat umur dan sesuai untuk pelbagai masyarakat. Senaman Tua Melayu yang diperkenalkan oleh Azlan Ghani pada tahun 1980-an ini merupakan sebahagian daripada tradisi Istana Raja Melayu Pahang dan merupakan senaman sejak turun-temurun. Dan tujuannya adalah untuk melahirkan kekuatan, tenaga dan stamina. Jika diamalkan, ia boleh menjadi pemilihan dan rawatan terhadap penyakit tertentu. Di samping menjaga petua dan adat masyarakat Melayu. Mengenai pengasasnya iaitu Azlan Ghani, di samping menceburi bidang seni mempertahankan diri, beliau juga terlibat dalam bidang kewartawanan. Dengan kedua-dua kepakaran beliau dalam seni mempertahankan diri dan juga bidang kewartawanan, menjadikan beliau berjaya mewariskan senaman Tua Melayu ini melalui pengajaran secara praktikal maupun penulisan artikel popular dalam majalah, buku coffee table dan juga laman sesawang. Bagi menjayakan kajian ini, seramai 22 orang peserta telah dipilih sebagai kumpulan aktif dan ditugaskan untuk menjalani latihan senaman tua sebanyak 24 sesi, iaitu 16 sesi bersama jurulatih dan 8 sesi secara individu. Sebelum menjalani latihan senaman tua, semua peserta diperiksa untuk mengetahui tahap kesihatan mereka. Pemeriksaan kesihatan yang sama turut dilakukan selepas mereka menghabiskan semua sesi latihan
bagi mengukur keberkesanan senaman tua menurut perspektif perubatan moden. Walau bagaimanapun, data berkenaan tidak dilaporkan dalam tulisan ini. Antara kriteria inklusi kajian ini ialah peserta mestilah daripada kaki tangan ataupun pelajar usip yang berusia lebih 18 tahun, mempunyai berat badan berlebihan atau obes, tidak mempunyai diagnosis perubatan, serta melakukan senaman kurang daripada 1 kali seminggu. Okay. Untuk tujuan kertas kerja ini, data yang digunakan adalah data soal selidik yang dibangunkan berpandukan soal selidik Ellison Rose et al. 2013 tentang senaman yoga dan juga soal selidik Theory of Planned Behavior mengenai senaman oleh Sonia Tirado Gonzalez et al. 2014. Soalan terdiri daripada 4 bahagian, iaitu demografi, ekspektasi atau jangkaan terhadap senaman tua, persepsi tentang kebaikan senaman tua terhadap kesihatan dan keinginan untuk meneruskan senaman tua. Keseluruhan soalan dalam soal selidik ini adalah 31 item. Seterusnya data dianalisis menggunakan SPSS. Rajah berikut merupakan sebahagian daripada demografi responden. Berkenaan dengan jantina, terdapat 7 responden lelaki dan 15 responden perempuan. Manakala dari segi umur, 3 responden berumur antara 20 hingga 29 tahun, 4 responden lagi berumur antara 30 hingga 39 tahun, manakala majoriti responden iaitu seramai 15 orang berumur antara 40 hingga 49 tahun. Baik, kajian ini akan melaporkan analisis deskriptif bermula dengan jangkaan atau ekspektasi terhadap senaman tua. Berdasarkan data yang diperolehi, bolehlah dikatakan bahawa ekspektasi ataupun jangkaan responden terhadap senaman tua ni adalah tinggi, di mana skor min bermula daripada 4.3182 hingga 4.5909. Yang paling tinggi sekali adalah item yang mengatakan bahawa senaman tua akan menambah baik pernafasan saya selepas mengamalkannya. Manakala expectation yang paling rendah ialah senaman tua akan menguatkan otot badan saya. Data seterusnya adalah berkenaan dengan persepsi responden tentang keberkesanan senaman tua terhadap kesihatan am. Terdapat 17 item dalam bahagian ini, dan 3 daripadanya mendapat skor min yang tertinggi, iaitu 4.5909. Item yang mendapat skor yang paling tinggi tersebut adalah badan saya segar selepas mempraktiskan senaman tua. Seterusnya, badan saya bertenaga selepas mempraktiskan senaman tua, dan saya merasa bersemangat selepas mempraktiskan senaman tua. Manakala item yang mendapat skor min yang paling rendah adalah perut saya kempis selepas mempraktiskan senaman tua, iaitu skor minnya ialah 3.7727. Yang ini mereka menjawab soal selidik ini setelah habis menjalani sesi latihan dan kebanyakannya merasakan bahawa ekspektasi mereka perut lebih kempis daripada yang sepatutnya lah, So yang di sini agak rendah berbanding dengan yang lain-lain. Seterusnya ialah keinginan meneruskan latihan senaman tua. Terdapat 4 item dalam bahagian ini,
Dan kesemua item menunjukkan skor min yang tinggi, iaitu bermula dengan 4.0455 hingga 4.31.82. Ya. Item yang paling tinggi ialah saya akan berusaha untuk melakukan senaman tua sekurang-kurangnya 5 sesi senaman tua dalam seminggu, iaitu setiap sesi 30 minit bersamaan dengan 5 sesi bersamaan dengan 150 minit. Ya. Dan item yang rendah ada 2, iaitu dalam seminggu saya pasti akan cuba melakukan sekurang-kurangnya 5 sesi senaman tua. Dan lagi satu item ialah dalam seminggu saya mungkin melakukan sekurang-kurangnya 5 sesi senaman tua. Ya. Daripada data ini dapatlah kita katakan bahawa kebanyakan responden berminat untuk meneruskan sesi latihan senaman tua walaupun telah selesai ataupun tamat latihan mereka. Hal ini dapat dikaitkan juga dengan mereka merasakan senaman tua ini berkesan dalam menambahkan kesihatan mereka. Baik, dapatlah disimpulkan bahawa senaman tua Melayu yang merupakan inovasi daripada tradisi Melayu telah mendapat tempat di hati pengamalnya. Ia juga diyakini oleh pengamalnya dapat meningkatkan tahap kesihatan mereka seperti mengurangkan sakit belakang, sakit lutut dan lain-lain. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan keinginan yang tinggi dalam kalangan peserta yang menyertai kajian ini untuk terus mengamalkan senaman tua Melayu walaupun setelah tamat sesi latihan. Kajian ini penting untuk menyalami khazanah Melayu, meneliti ilmunya yang tersurat dan tersirat supaya warisan budaya Melayu terus terpelihara dan dikenali oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.